Like a Hellcat. Hello guys, welcome to my channel. So hari ni kita akan throwback balik Malaysia dikelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. So jom tengok. Stadium yang telah dibuka secara rasmi pada tahun 1962 untuk membolehkan negara Indonesia menjadi host, menjadi tuan rumah kepada Sukan Asia. Negaraku berkumandang ketika ini untuk meraihkan kesebelasan utama negara. Masih ada beberapa tempat yang kosong yang tidak diisi. Dalam pada itu, inilah barisan pemain-pemain yang menjadi pilihan Simon McManamy. Dengan ketiadaan Muhammad Sumareh, mungkin juga dia hendak disimpan untuk peranan berikutnya. Jiwa dan juga semangat serta mental kena kuat pemain-pemain berjersey kuning yang memulakan permainan terlebih dahulu. Dimas ke sebelah tepi. Sadir Ramdhani berdepan dengan Kobinong. Cuba dibantu oleh Hadi Nazman. Satu yang baik. Itu dia gol untuk Indonesia. Sedikit kesilapan yang berlaku. Dan jaringan ini dilakukan oleh pemain berusia 38 tahun. Beto Goncalves yang telah melakukan satu hantaran lolos untuk mengatasi 2-3 pemain pertahanan. Sekali lagi permulaan yang agak perlahan makan diri dan Indonesia menolongi Malaysia ketika ini menerusi jaringan pemain jersey nombor 9 mereka, Beto Goncalves, pemain Madura United. Nampak di situ Sadil bijak menarik 3 pertahanan kita dan melorongkan satu lorongan yang baik kepada Beto, dan Beto tidak mensia-siakan peluang yang telah dihidangkan. Saya rasa inilah kelebihan apabila satu pasukan mempunyai seorang pemain yang mempunyai naluri di dalam kotak penalti. Sudah beberapa kali membolehkan Indonesia menyerang. Pilih pali pendek kepada Andik Bermansyah. Dilambungkan tinggi dan hampir-hampir untuk menerjah ke dalam gawang sendiri dari Adam Nur Razlin. Ada larian yang sudah dilakukan di situ oleh Brandon Gunn. Hantaran pendek yang agak bahaya dilakukan dan hantaran yang kurang cermat dilakukan oleh Syarul Saad. Lepas di sana Beto, namun begitu ada tampanan dapat dilakukan oleh Adam Nur Razlin. Dan kali ini Goncalves sekali lagi berdepan dengan Syarul. Satu hantaran pendek ke belakang, rembatan yang dilakukan oleh Andik. Percubaan yang baik. Serong di sebelah kanan. Effort yang terbaik setakat ini dari pasukan negara. Okey, dan saya rasa ini adalah satu urgensi daripada coach Taj Hemon. Lepas di sini Muhammad Sumareh. First touch dari Muhammad Sumareh. Gol yang pertama. Sentuhan pertama pasukan Malaysia. Muhammad Sumareh terus memberikan impact. Sentuhan yang kedua. Dan terus untuk Malaysia menyamakan kedudukan. Alhamdulillah. Bijak tindakan dari Cheng Ho. Dia sedar apa yang perlu dilakukan di sini. Dan kebersukan Sumareh terus memberikan sesuatu yang kita ingini. Sebelum ini kita lihat antara yang cukup bijak dari Azam Aziz untuk meraihkan jaringan. Namun sedikit kesilapan. Goncalves mencuba. Sayang. Kesilapan daripada Matt Davis. Bola hilang. Goncalves menjadikan gol yang kedua. Kembali Indonesia di depan. Satu kesilapan yang memusnahkan pertahanan dan pasukan Harimau Melaya. Hantaran dapat dipatahkan dan terus menghasilkan gol buat pasukan Indonesia. Syafiq berjaya mencari ruang. Rembatan dari Syafiq.
Dua jaringan yang telah dihasilkan oleh pemain naturalisasi mereka iaitu Beto Goncalves pada minit ke-12 hingga ke-39. Terus serangan dilancarkan. Lili Pali mencari gol awal di separuh masa yang kedua ini. Kontrol dari Brandon Gunn. Kembali semula kepada Matt Davis. Syafiq tidak dalam posisi offside tadi. Permainan diteruskan, percubaan dari Brandon Gunn. Azam berjaya merampas bola di kawasan tengah. Kerancakan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia terus mengatukan serangan. Syafiq Ahmad mencari ruang. Syafiq beraksi di sebelah tepi, antara ke tengah. Safawi Rashid mengundur ke arah sepakan penalti, tetapi terus dilakukan serangan. Safawi Rashid sekali lagi yang menjadi tumpuan di seberang sana. Sudah pun melebihi 65 minit permainan separuh masa yang kedua. Terlepas, terkena tangan, tetapi permainan teruskan terlebih dahulu. Lihat kepada keadaan ini, Syafiq Ahmad. Itu dia gol penyamaan yang kita cari-cari. Walaupun pada awalnya kita mendakwa terkena tangan, dan satu hantaran pendek kepada Syafiq. Syafiq berjaya menyamakan kedudukan untuk Malaysia. Brandon Gunn, Matthew Davis membuat hantaran lambung. Akhya mencari ruang. Cantik kerecekan dari Akhya, mengharapkan sepakan penalti. Bahaya kedudukan ini. Dilambungkan tinggi. Farizal berjaya menepis. Farizal berjaya menyelamatkan pintu gol negara. Lebih cenderung untuk turun ke bawah untuk mencari bola ketika ini. Syamir berjaya mencuri. Sumareh tolakkan semula. Safawi Rashid, sayang. Sumareh ditarik. Advantage diberikan kepada Mamadou Sumareh. 3 lawan 3 ketika ini. Tolakan ke sebelah tepi. Kobinong. Peluang Kobinong. Siapa berada di tengah? Hantaran pendek. Terlepas. Safawi Rashid cuba melencongkan bola itu. Semula pendek kepada Brandon Gunn. Dibawa ke depan ketika ini. Tolakan ke sebelah tepi untuk Matthew Davis. Rendah hantaran ini. Gol! Gol untuk Malaysia! Mamadou Sumareh lagi! Mamadou Sumareh! Mamadou Sumareh! Mamadou Sumareh yang masuk sebagai pemain gantian. Malaysia di depan. Permainan berbaki 2 minit lagi. Malaysia semakin hampir untuk mencatat kemenangan bersejarah di Gelora Bung Karno ini. Tahniah Harimau Malaya. Pertukaran yang cukup bijak dari Cheng Ho. Hantaran yang cukup tepat. Dan Mamadou Sumareh meletakkan bola di kawasan pintu gol yang sudah terbuka. Dan ayo ramai-ramai kita ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk berada di belakang pemain-pemain negara menjadi pemain yang ke-12. Waktu sebenar sudah pun tamat. Malaysia memenangi perlawanan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Safi Saleh. Terima kasih Safi Saleh. Perlawanan pertama bagi Emiri Harap Bersatu. Perlawanan kedua untuk pasukan negara kita. Dan kali ini kita bersaing di rumah Harimau Malaya. Lagu kebangsaan negara UAE ketika ini. Farizal Malias akan mengawal gawang negara malam ini. Matthew Davis di sebelah kanan, Syarul Saad di tengah bersama Adam Nur Azlin. Sementara Kobing Ong akan beraksi selaku bek kiri. Nur Azam Abdul Aziz di bahagian tengah bersama Brandon Gunn. Syafiq Sumareh dan juga Safawi Rashid akan menggempur
benteng pertahanan UAE sebentar nanti bersama dengan Nur Syahrul Idlan Taha. Khalid Esa, penjaga gol berusia 29 tahun, penjaga gol klub Al Ain dengan ketinggian 5 kaki 11 inci. Dia akan menjadi penjaga gawang bagi pasukan UAE malam ini. Di depannya 4 pemain: Muhammad Saleh, Omar Al-Atas, Khalifah Mubarak, Walid Abbas selaku kapten, Ali Hassan di bahagian tengah, Ahmad Barman di bahagian tengah, jurulatih yang pernah membimbing pasukan Arab Saudi dan membawa Belanda ke Piala Dunia pada perlawanan akhir. Bermula perlawanan separuh masa yang pertama. Perlawanan kedua kelaikan ke Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan ke Piala Asia 2023. Hantaran mencari Soumaré. Matthew Davis di sebelah kanan. Hantaran Matthew Davis, tandakan gol! Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad memeriahkan Stadium Nasional. Harimau Melaya mengaum garang. Baru 45 saat permainan separuh masa yang pertama bermula. Pintu gol UAE sudah pun mampu kita bocori. Satu pergerakan set piece ataupun berpasukan berlaku. Sekali lagi Soumaré, Matthew Davis dan Syafiq berada bahagian papus, lakukan tandukan dan menjaringkan gol yang pertama. Bukan hantaran baik, dapat melakukan gerakan. Matthew Davis ke belakang untuk Soumaré. Soumaré menguis ke depan. Cantik tolakan Brandon Gunn. Matthew Davis, peluang. Ditepis oleh Khalid. Dia menjaringkan gol kedua Malaysia di Gelora Bung Karno. Soumaré teruskan kata pengadil perlawanan. Dan kini UAE marah dengan serangan mencari Ali Mabkood. Dan ini sedikit memberikan kita kelebihan pada minit 15 minit awal ini. Matthew Davis. Soumaré ketika ini untuk Matthew Davis. Hantaran ke depan. Gol! Safawi Rashid ketika ini. Safawi mencari ruang. Dan bagaimana? Nur Syahrul terlepas. Syafiq. Soumaré menanti, dia melakukan percubaan. Dan sedikit tambahan statistik berlaku di sebelah kanan di mana kita dapat lihat pergerakan hampir 7 passing atau pergerakan berlaku. Cantik untuk peluang untuk Nur Syahrul dan Talha. Oh sayang, sudah pun cantik Nur Azam Masih. Antara cantik untuk Safawi. Syafiq di depan. Clearance tidak menjadi, dipintas oleh Safawi. Oh sayang. Khalil bergerak ke depan, pemain sayap kanan UAE. Dia melakukan hantaran ke dalam bahaya kedudukan ini. Dan bagaimana? Oh, sungguh mencemaskan. Hantaran ke sebelah tepi. Masih dalam permainan. Ali Mabkood. Oh, gol! Ali Mabkood berjaya melepaskan tandukan dari satu hantaran lintang. Menyaksikan bola itu hampir keluar. Gol penyamaan pasukan UAE melalui ayam tambatan mereka Ali Ahmad Mabkood di hujung saingan. Ya, tanpa dijangka sebenarnya berlaku pergerakan di sebelah kanan. Kita dapat lihat pemain jersey nombor 2 Muhammad Saleh membuat hantaran terus belakang di bahagian papus. Walaupun dicabar oleh Matthews, berjaya juga Fazizah mendapat bola, tapi tandukan Ali Mabkood begitu padu ataupun kuat terus menewaskan Farizah Malias. Satu jangkaan timing tandukan yang baik daripada Ali Mabkood. Sambil itu Thailand sudah pun menambah satu lagi gol untuk mendahului Indonesia 2-0 di Gelora Bung Karno. Jasim ke belakang dikawal oleh Ali Hassan Al-Bulushi. Oh, satu tolakan bahaya. Peluang untuk UAE. Oh. Yang kedua di pusingan yang kedua untuk Malaysia berkelakar ke Piala Dunia FIFA. Oh, satu keadaan mencemaskan di sana dan itu dia gol. Ali Ahmad Mabkood. Pemain itu
menggunakan ruang yang sebaik mungkin untuk meninggalkan pemain-pemain pertahanan pasukan negara. Tertewas Farizal Marlias. Ya, dia menggunakan kekuatan faktor fizikal. Syarul terlepas daripada jangkaan bola tersebut. First touch beliau, dia masuk ke dalam. Dia berlanggar dengan Adam. Kekuatan Ali Mahmud. Tap yang dilakukan menewaskan Farizal. Bijak pembacaan permainan Kobing On. Perhatikan Asmawi dari sebelah kiri dia masuk seakan-akan dapat melihat pergerakan, mengawal pergerakan Ali Ahmad Maktoum. Brandon Gunn ketika ini. Brandon Gunn ke tepi. Bagaimana Syafawi Rashid? Syafawi! Oh! Tidak kena. Matthew Davis. Cantik gerakan Matthew Davis. Dia mencari ruang. Percubaan Matthew Davis. Brandon Gunn. Cantik untuk Syafawi. Kembali untuk Brandon Gunn. Satu blessing shot dilakukan oleh Brandon. Terpaksa menerima tekanan yang diberikan oleh UAE. Bagaimana ini mungkin peluang terakhir untuk Malaysia. Syamir Kutiaba. Syamir bergerak ke depan. Dia cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Syamir Kutiaba diberi halangan. Dan itu dia tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil dari Jepun. Ramai yang seolah-olah macam tak percaya dengan kemasukan beliau, tetapi kita kena berikan kepercayaan kepada pemain tersebut untuk beraksi dalam first 11 bersama-sama dengan Brandon Gunn di bahagian tengah, iaitu Halim Syahari, pemain tengah pasukan Selangor yang sudah pasti mempunyai tugas yang amat berat dalam perlawanan ini, iaitu untuk mengimbangi bahagian tengah dan juga menyekat serangan-serangan yang bakal dilakukan oleh skuad yang dikenali sebagai Naga Emas ini. Rekod pertemuan di antara kedua negara selepas 20 perlawanan, 11 dimenangi oleh Vietnam, 5 dimenangi oleh Malaysia. Dan antara pemain-pemain lain yang diturunkan termasuklah pemain yang beraksi dengan klub SC Heerenveen di Belanda, iaitu Doan van Hou memakai jersey nombor 5, dan juga penyerang yang berada di Saint Trudense, iaitu Nguyen Kong Puong, yang pada awalnya tidak diletakkan dalam bangku simpanan sahaja, tetapi memandangkan dia mempunyai skill yang agak tinggi, maka dia diturunkan berbanding dengan pemain-pemain yang lain seperti Nguyen An Duc ataupun Nguyen Tian Lin. Bagi Tan Cheng Ho pula, ini dia pengesahan kesebelasan yang ada, termasuklah Halim Syahari bersama-sama dengan Brandon Gunn. 3S yang kita harapkan untuk meledak hari ini: Sumareh, Safawi dan juga Syafiq. Tetapi di bahagian pertahanan, Matt Davis, Syarul, Kobin dan juga Aidil Zafwan wajib untuk mempamerkan aksi yang mantap dan juga begitu kebal di bahagian pertahanan. Pemain-pemain yang lain yang mengharapkan untuk mereka diturunkan juga dalam kesebelasan utama, tapi tidak kesampaian. Tetapi mereka berharap untuk dapat beraksi dalam perlawanan yang dilangsungkan di Hanoi ini. Korea Selatan bawah 20 dan juga Korea Selatan senior pada tahun 1981. Itu dia permulaan permainan yang dimulakan oleh pasukan tuan rumah terlebih dahulu. Peluang di sini. Apa yang akan berlaku? Apakah yang akan diberikan di sini? Kita dapat lihat ada tolakan, tetapi pengadil menghadiahkan kad kuning kepada Syarul Saad. Dia mengatakan, Amin Push, saya ditolak dalam situasi di hadapan pintu gol sebentar tadi. Seorang pemain yang memiliki kaki kiri dengan hantaran serta percubaan yang mengelirukan. Dan dia sekali lagi akan mencari pemain-pemain tinggi lampai seperti Doan van Hou. Rangkapan kemas. Dan kita lihat berlega-lega 4 pemain Malaysia dalam kotak penalti. Satu hantaran jauh terlepas di belakang. Lontaran ke dalam yang mengelirukan Jang Van Lam. Sayangnya Sumareh pula, tapi bola itu sedikit laju. Pas gagal tackle yang dilakukan itu
Kali ini berdepan dengan Syarul. Tidak, offside. Jujur. Satu terupas dan begitu pantas sekali Nguyen Kuang Hai meluru untuk melakukan tindakan penyudah. Seolah-olah mereka dapat mencari ruang, mendapat ilham lubuk antara Matt Davis dengan begitu Vietnam datang untuk melakukan serangan. Kuang mencari ruang untuk melepaskan diri. Dia tolak ke sebelah kiri kepada Van Hau. Van Hau berdepan dengan Matthew Davis sekali lagi. Tapi Davis berjaya untuk menghalang. Marking, perhatian terus harus diberikan dalam situasi ini. Itu dia. Dia tak ada ruang sebenarnya. Peluangnya amat tipis, tetapi dia sempat untuk melakukan kuesan ke dalam pintu gol pada minit ke-39 ini. Vietnam di depan menerusi pemain yang bahaya mereka, Nguyen Kuang Hai. Satu kesilapan ataupun kealpaan di bahagian pertahanan. Hari ini dengan persembahan mantapnya, sukar untuk Sumareh, Matthew Davis dan juga yang lain untuk mencuri bola. Tindakan yang bijak dapat dilakukan. Satu lagi jolokan ke hadapan dan Farizal terpaksa menggunakan kaki. Tolak semula ke sebelah tepi. Ada larian yang bijak dapat dilakukan di sini. Peluang untuk pasukan Vietnam. Malaysia dapat bertahan. Syarul Saad yang berada betul-betul di hadapan pintu gol menafikan peluang yang dimiliki oleh Nguyen Anduk. Selepas satu terupas yang mengelirukan di barisan pertahanan ini. Dari pasukan negara di Hanoi. Tidak kesampaian. Apabila pasukan Vietnam di bawah bimbingan Pak Seung Ho menerusi jaringan tunggal Nguyen Kuang Hai pada minit yang ke-39 tadi. Dalam kesebelasan utama, tapi kali ini jurulatih dari Jepun telah memilih untuk meletakkan si Warak Tetsungneon selaku penjaga gol. Tetapi kita berkenalan terlebih dahulu dengan harapan negara kita. 4 pemain yang diletakkan di barisan pertahanan. Dengan ketika ini kita melihat sebenarnya 5 orang pemain di bahagian tengah. Sementara Syafiq pula diletakkan sebagai sole striker kepada pasukan negara. Namun saya percaya juga bahawa Syahmi masih lagi mampu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Matthew Davis. Berusia 35 tahun. Mengetepikan kahwin dan juga cacai Butprom. Di barisan pertahanan pula untuk kita melihat Elias Dolah, pemain kelahiran Sweden yang berasal dari Naratiwat. Keluarganya berasal dari Naratiwat, tetapi dia dilahirkan di Sweden untuk bersama-sama dengan Manuel Beer. 5 juga di bahagian midfield dan juga Terasil Dangda diletakkan selaku sole striker untuk pasukan Thailand ini. Pemain-pemain simpanan untuk kedua pasukan dan dapat kita lihatkan di sini untuk kita menantikan juga apakah perancangan seterusnya kepada Tan Cheng Ho. Andai kata kita tidak dapat menghasilkan sesuatu dalam tempoh yang diletakkan. Dan Thailand hari ini mengenakan jersey berwarna merah untuk mereka bermain selaku away team. Kali ini Kobin Ong dengan jersey nombor 6. Sampai kepada Shamir. Thailand cuba dengan hantaran-hantaran pendek, hantaran dekat. Asakan yang dilakukan oleh Aidil. Ras asakan dari belakang yang dilakukan ke atas Azamazeh. Raden Gan nampak sedikit tidak berpuas hati dengan situasi itu. Di mana kalau dapat kita lihat, asakan itu adalah dari Ekanit Pania. Pemain yang lakukan larian yang begitu laju dan juga pantas di sebelah posisi Kobin Ong. Ini dia Pania.
Ito. Syamir, satu pintasan. Oh, gol. Canatip Songkrasin dengan satu kuisan kaki kiri. Thailand di depan selepas 6 minit permainan. Apabila tumpuan mereka ialah ke arah Kombinong, ke arah sebelah kiri pintu gol Malaysia. Dan ketika ini Thailand mendalui, Malaysia ketinggalan menerusi jaringan yang dilakukan oleh Canatip Songkrasin. Dapat kita lihat di situ pemain kita gagal untuk track back pemain yang membuat larian dalam box. Kita dapat lihat Canatip tidak diawasi sama sekali, pemain yang membuat di cutback itu pun tidak dapat diawasi oleh Syamir Kutis. Kurang-kurangnya perlu ada pemain yang menutup ruang di sebelah tepi itu dengan baik. Itu adalah satu mudah apa kita sepatutnya bertahan dengan baik dalam situasi ini. Sumare, satu terupas. Syafiq, rempatan dari Syafiq. Walaupun berjaya dicabar oleh Manuel Tambir, ia berjaya juga melepaskan rempatan Leret, tetapi terlalu mudah untuk si Warab. Itu yang kita ingin lihat, Haji. Kita ingin melihat banyak percubaan ke arah gol pasukan Thailand sebenarnya. Dia bijak, dia membawa bola ini ke depan sedikit untuk pasukan Thailand. Dalam paling itu Syamir dilayangkan kad kuning seawal minit yang ke-14 ini, menarik dan juga menghalang pemain lawan sebentar tadi. Terlalu awal Syamir menerima kad kuning. Ini tidak positif sebenarnya. Kita dapat lihat ketika bertahan Thailand 11 pemain sentiasa berada di kedudukan yang baik untuk bertahan. Mereka berdisiplin sebenarnya. Masih lagi dalam kawasan permainan. Pendek hantaran ini. Syamir Kutiaba. Cantik! Brandon Gunn! Dia tidak dikawal. Dan dia berjaya untuk melakukan satu sentuhan untuk menyamakan kedudukan. Perlu sedar sebiji seperti pergerakan yang dibuat oleh pasukan Thailand. Satu cutback dan satu penyudah. Itu yang kita harapkan, itu yang kita tunggu-tunggu. Ayo Harimau Malaya. Kita lihat bagaimana pasukan Thailand dapat menghasilkan gol. Samalah juga seperti yang dilakukan oleh Syamir dan juga Brandon Gunn. Kita dapat lihat Syamir Kutis telah menembus kesilapannya. Beliau berada di kedudukan yang baik untuk cutback. Kita harus memberi pujian kepada Syamir Kutis di sini. Dan satu finishing yang baik di situ. Kita kembali dalam perlawanan ini. Kita kembali mengimbangi permainan sebenarnya. Betul. Lintak di situ telah dipertahankan dengan baik oleh Elias Dola. Kombinong meluru begitu pantas sekali. Dah lama dia tak skor sebab dia jaringkan gol ketika lawangan Timor Leste. Tapi kali ini kita lihat dia meluru untuk melakukan tandukan. Meluru dari belakang Korbinong sebenarnya untuk melakukan tandukan. CP sebenarnya. Ahmi pendek antaranya. Syafawi Rashid mencari ruang. Brandon Gunn. Itu gol! Yes! Sumare! Yes! Mamadou Sumare asakan petali arus tanpa kenal jamu daripada pasukan negara. Bermula daripada Brandon Gunn sebentar tadi. Bermula daripada Brandon Gunn memenangi bola di situasi di tengah padang dan kita melakukan satu antaran pendek yang bijak dengan satu kuisan yang menarik daripada Brandon Gunn kepada Sumare, disudahkan dengan penyudah yang bertaraf dunia. Syafawi akan gunakan kaki kirinya. Ekor harimau di belakang pintu gol pasukan Thailand. Oh, bahaya. Yang itu dia gempur. Mengasak penjaga gol. Kemon. Yang cukup penting. Okey, Subra. Terlalu lama sebenarnya. Antara lintang atau satu cutback yang cuba dilakukan oleh Syafawi terkena Akia. Sekali lagi tidak ada ruang untuk Syafawi melepaskan tendangan kaki kirinya. Itu dia tamat. Berakhir perlawanan. Malaysia menewaskan Thailand 2-1. 3 mata yang cukup berharga. Alhamdulillah. Terima kasih Cengho. Terima kasih pemain-pemain. Terima kasih penyokong-penyokong negara di atas kejayaan ini. Malam ini, sekali lagi malam ini. Malam kita Haji, malam kita. Malam Harimau Malaya.
kita hari ini juga untuk menyaksikan kehadiran Akhir Rashid di sebelah sayap. Sumareh ditolak ke bahagian tengah. Brandon, Azam dan juga Syamir sekali lagi akan menguasai bahagian tengah. Menjana serangan pasukan negara, membuat gerakan kepada pasukan negara untuk mendapatkan jaringan dalam perlawanan ini. Iaitu pada 15 Oktober yang lalu. Iaitu Muhammad Ridha penjaga gol, Otavio Dutra pemain jersey nombor 5, Rodolfo Yanto Basna kapten jersey nombor 16, serta Bayu Pradana Adriat Moko yang memakai jersey nombor 19. Pemain-pemain simpanan, kita kekurangan 2 orang pemain di situ. Advantage diberikan, dikejar di situ. Febri Haryadi melakukan percubaan jarak jauh. Percubaan daripada luar box. Dari dia tidak ada bantuan dan juga rakan-rakan. Dan inilah kesilapan yang berlaku, Syarul, oleh Azam Aziz. Sedikit delay dari Safawi untuk mengambil sepakan ini. Near post ataupun far post. Oh, cantik. Tendangan yang mengelirukan. Muhammad Ridha kelang kabut di hadapan pintu gol pasukan Indonesia. Sepakan yang baik yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Oh, nyaris-nyaris sepakan Safawi Rashid menejah terus ke arah gol. Dan saya rasa halangan yang dilakukan oleh Kobin Ong terhadap keeper pasukan Indonesia adalah foul. In-swinger yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Dan Muhammad Ridha gagal menangkap kemas. Tampan saja bola itu. Kobin Ong adalah antara pemain yang aktif. Larian Sumareh. Dalam dikawal, ditarik di situ. Pengadil memberikan sepakan gol kepada pasukan Indonesia. Kita lihat pada situasi ini, lihat kepada tangan Yanto Basna itu. Ya, kalau kita tengok di situ, Yanto Basna menarik badan Sumareh dan sepatutnya diberikan sepakan penalti. Mungkin Sumareh juga dipersalahkan kerana menarik keluar Yanto Basna. Bertindak dengan cukup berani dalam situasi ini. Itu yang saya katakan tadi, pasukan Indonesia menunggu saat untuk mendapat bola dan juga terus untuk mendapatkan break attack. Ini adalah apa yang saya katakan tadi. Pasukan Malaysia perlu lebih berhati-hati. Tahniah kepada Azhan. Berjaya mendapatkan sedikit harapan kepada pasukan negara menerusi pelanggaran dan juga sakan keras dari belakang yang dilakukan oleh Yanto Basna. Antara Sumareh dengan pemain pertahanan Indonesia pula di sana. Kita harapkan tidak ada insiden off ball. Safawi bersiap sedia. Semua mata tertumpu kepadanya. Alah tengok tu. Subscribe lah sekali. Subscribe tu percuma je guys. Okey, jom sambung. Gol! Safawi Rashid. Dead ball specialist. Safawi Rashid meletakkan Malaysia di depan selepas setengah jam. MVP Liga Malaysia. Seperti saya katakan tadi, tempat itu adalah tempat favourite Safawi Rashid. Beliau telah melakukan ini banyak kali dan saya rasa ini adalah gol yang terbaik oleh beliau. 9 gol dalam 27 penampilan peringkat antarabangsa. Berjaya ditepis keluar. Bahaya kedudukan ini. Farizal Malias bertindak cemerlang, juga dibantu oleh barisan pertahanan yang lain. Dia agak kelang kabut kedudukan sekarang di mana pemain nombor 5 Octavio Dutra gagal dikawal rapat. Yap. Dan kemudiannya kita dapat lihat percubaan terakhir ialah dari Greg Wakolo dalam kedudukan. Indonesia pula gairah untuk menyerang. Sepakan penjuru yang pertama kepada mereka. Satu tendangan yang agak bahaya. Tangkapan kemas dari Farizal Malias. Cuba untuk melancarkan counter attack, tetapi dihalang oleh beberapa badan dari Indonesia, Syarul. Ya, kalau kita lihat sekarang pasukan Indonesia mula untuk attack pasukan Malaysia.
dan pasukan negara. Saya nak lihat berapa banyak pergerakan yang akan dilakukan daripada main-main negara di barisan hadapan ini. Syami untuk Safawi Rashid. Yanto Basna. Hanak. Peluang Gol! dunia. Kesilapan Yanto Basna digunakan sebaik mungkin oleh Safawi Rashid. Siapa suruh delay? Siapa suruh main-main? Dan yang berada di belakang anda adalah hero kami, Safawi Rashid. Dan dia mengambil kesempatan itu, mencuri bola dan melepaskan rempatan. Mujur tak koyak. Jaring itu, Safawi menjadikan gol Malaysia yang kedua. Safawi meletakkan Malaysia dalam keadaan yang lebih selesa. Syarom. Ya, bijak, sangat bijak pergerakan yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Tak putus asa, tidak putus asa, dan ini adalah pergerakan sangat bijak, dan bagi saya ini adalah pergerakan sangat padat yang dilakukan. Top corner. Yanto Basna ingat bola itu dah keluar. Tetapi kita dapat lihat Safawi mengambil peluang ini, melepaskan rempatan padu kaki kiri. Ya, rembatan itu sangat padu dan saya rasa sekiranya bola itu boleh menggegarkan jaring, dan saya rasa bola itu boleh mengoyakkan jaring. Kita lihat tertewas sama sekali Ridha. Demi lencana di dada, Safawi Rashid meletakkan Malaysia dalam driving seat. Betul, saya bersetuju. Baru berbaloi dengan gelaran sebagai MVP Liga Malaysia. Menerusi aksi yang cemerlang dapat dilakukan oleh Pawi ketika ini. Serapan dari Sumare. Bahaya. Otavio naik ke atas, tolak ke depan. Tidak offside. Pasukan Indonesia. Ada hadangan penalti kepada mereka. Bermula daripada kesilapan daripada barisan atas. Dan dapat kita lihat bagaimana Otavio Dutra naik ke atas, mendorongkan bola ini. Ya, kalau kita lihat Sumare hilang bola di sana, dan ini memberikan peluang kepada Octavia. Ini seperti yang saya katakan tadi, Indonesia bergerak, dapat buatkan serangan dari kiri dan kanan pasukan Malaysia. So, penalti. Kita tunggu dululah apa yang berlaku. Apakah ini offside? Syarul Karam. Kita lihat kedudukan Febri Haryadi itu. Osas, Marvelous, Ekpafua yang akan mengambil sepakan ini untuk merapatkan kedudukan. Berdepan dengan Fariza Marias. Fariza! Ianya adalah kerana kelemahan tendangan daripada Not So Marvelous, bekas pemain Pulau Pinang tahun 2016. Saya dapat rasakan malam ini adalah malam Malaysia. Yep. Indonesia memang tidak mahu mengambil peluang dan juga kesempatan. Sepakan penalti itu pengajaran sebenarnya kepada pasukan negara. Nah, Robin sudah naik ke atas. Sedikit delay dari Matyo. Berjaya untuk mendapatkan Safawi. Tidak offside. Pawi! Sayang ini satu perjumpaan yang sangat baik. Lencongan kaki kiri Safawi ke Papus. Satu antaran baik yang dilakukan oleh Mayu. Usaha yang dilakukan Mayu harus diberi kredit ya. Tiang, sejak tengok daripada sudut ini, bagaimana dia melencongkan bola itu. Terkena tiang. Sentuh juga tiang kat situ. Samir Kuti cuba menang. Kevin naik ke atas untuk Indonesia. Buat satu cross. Ditanduk baik. Itu dia tamat permainan. Alhamdulillah. Satu lagi kemenangan kepada pasukan Malaysia. Yang kedua berturut-turut dapat dihasilkan dalam pusingan kelayakan kumpulan G ini.